Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه. Daripada Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, kata dia, ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ihtajara ay ihtajara hujratan ay ittakhadha shay'an kal hujrah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengambil ataupun menjadikan al-hujrah, bilik ataupun suatu tempat yang khusus ataupun tempat dipanggil al-hujrah ni, suatu tempat yang kalau kita zaman sekarang bilik lah, ataupun suatu tempat yang agak terselindung. Bi khasafatin ay min al-hasiri fahiya mansujatun min sa'fin nakhli, iaitu daripada al-hasir, daripada tikar ataupun daripada yang diperbuat mansujatun min sa'fin nakhl, yang dianyam dengan pelepah daun tamar. So dibuat satu bilik ataupun suatu tempat yang agak tertutup ataupun terselindung sedikit. Fasalla fiha, dan Nabi SAW salat di dalamnya. Fatatabba'a ilaihi rijalun waja'u yusalluna bisalatihi. Fatatabba'a ilaihi rijalun, iaitu kemudian berikutnya ada orang nampak, maka fatatabba'a ilaihi rijal. Maka bila Nabi salat dalam kawasan ni, hujratan bi khasafatin ni, kemudian ada orang nampak dan dia pun mengikut salat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waja'u yusalluna bi salatihi, dan mereka ikut dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu menjadikan Rasulullah imam. Al-hadis wa fihi, dan di dalamnya ada lafaz afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Afdalu salatil mar'i adalah sebaik-baik afdal salat seseorang itu fi baitihi, di dalam rumahnya, illa al-maktubah, melainkan yang fardu al-maktubah. Ma yu'khadhu min al-hadith, apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Muttafaqun alaih, jawaz iqtida'ul ma'mum walau kana al-imamu fi hujratin la yarahu al-ma'mum. Harus untuk mengikuti makmum, harus untuk makmum mengikuti walau kana al-imamu, walaupun imam itu fi hujrah, walaupun imam tu di dalam bilik atau imam itu di suatu tempat yang agak terselindung. La yarahul ma'mum, yang menyebabkan makmum tak nampak imam. Au kana ahaduhuma fi as-sathi wal akhar fi al-makan al-asfal, atau seumpama
imam berada di as-satah, imam berada di atas, level atas, wal akhar fil makanil asfal, yang lain mungkin makmum juga sehingga ada di level bawah, 2 tingkat. فالعبرة بإمكان الاقتداء إذا كان جميعا بالمسجد. Ini sebagaimana yang telah kita lalu dalam hadis-hadis yang sebelum ini, iaitu dengan syarat makmum dalam satu tempat dan boleh mengikuti imam. Makmum dalam satu masjid, dalam satu tempat dan boleh mengikuti imam, dan mereka itu berada di dalam tempat yang sama. فجواز هذا محل اتفاق بين الأئمة. Zaman sekarang mungkin imam di level bawah, makmum di level atas. Ada kemungkinan ataupun tidak ada yang menghalang untuk makmum mengikuti imam. Makmum boleh nampak. Sebagaimana juga hadis-hadis yang lalu, kalau kita salat dan tak nampak imam dan kita lihat makmum di hadapan, maka ikut. Boleh ikut imam walaupun tak kelihatan. Walaupun imam tidak kelihatan, boleh, harus dan sah salat jamaahnya. Kemudian jawaz, bolehnya dalam hadis ini mengambil suatu tempat di dalam masjid والاختصاص به للعبادة والراحة إذا كان هناك حاجة. Boleh mengambil suatu tempat di dalam masjid, makan khas, tempat yang khusus dalam masjid untuk kita ibadat ataupun untuk kita rahah, beristirahat. إذا كان هناك حاجة, kalau sekiranya ada hajat untuk demikian. وكان لا يضيق بالمصلين, dan tidak mengganggu orang yang nak salat dalam masjid. Ini juga seumpama Nabi SAW pada waktu Ramadan, Nabi buat kemah untuk duduk dalam masjid, untuk rehat dan sebagainya. Ataupun kita mungkin mengambil suatu sudut yang kita lazimi sudut tersebut untuk kita jadikan tempat yang selalu kita pun boleh, tak ada masalah. Al-ikhtisasu bil makan, mungkin kita setiap kali kita masuk masjid, pot tu kita suka. Pot tu kita ambil dan kita salat dan kita rehat dekat situ, maka ini semua tidak menjadi masalah. Inna salatan nafilah bil baiti afdalu litanwiril baiti bis salah wal bu'du anir riya was sum'ah. Dalam hadis di akhir itu dia sebut afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seafdal salat seseorang itu di rumahnya, melainkan yang fardu. Yang fardu wajib di masjid. Yang sunat afdalnya di rumah. Untuk tanwiril bait, untuk memberikan rumah kita itu sinar, cahaya dengan kita mendirikan salat. Dan juga antara faedahnya wal bu'du anir riya was sum'ah, supaya jauh daripada sifat riya dan sum'ah. Illa al-maktubah, melainkan yang fardu. Adapun yang fardu wajibnya datang ke masjid, illa min uzur, melainkan ada keuzuran. Hadza fi haqqi rijali al-mukallafin, dan ini pada hak orang lelaki yang mukallaf. Salat sunat elok di rumah afdal. Salat wajib dekat masjid. Dan salat wajib beza dengan salat fardu. Hak wajib datang masjid, itu tak masuk riak. Hak nak riak apa? Hak wajib memang kena buat. Tak ada nak riak-riak semua. Memang wajib, memang kena buat di masjid. Adapun hak yang sunat afdalnya di rumah. Di situ datang riak atau sum'ah. Maka kita menyembunyikan ibadat. Tak payah tunjuk ke orang yang kita ni banyak ibadat. So biar banyak ibadat tu di rumah, tak payah dekat masjid. Hak ni yang sunat. Jadi jadikan sebahagian daripada salatmu itu di rumah, itu hak yang sunat, melainkan yang fardu. جواز تعيين النية الجماعة في الصلاة من الإمام والمأموم
walau lam yahsul dhalika illa fi athna'is salah. Hak ni keharusan ta'yin niat, keharusan menentukan niat jamaah fi salati dalam salat, sama ada daripada imam ataupun makmum. Walau lam yahsul dhalika, walaupun tak jadi, maksudnya dia niat jamaah, dia seorang-seorang dan dia rasa mungkin akan ada orang datang ikut dia. Dia buat solat jemaah. Dia kata jawaz ta'yinun niyyah atau ta'yinun niyatil jamaah. Boleh, harus untuk dia ta'yinkan niat jemaah walau dia solat seorang. Kemungkinan mungkin dia rasa akan ada orang datang ikut dia lah. Contoh, kita ambil wudu, kemudian kita solat ke arenar. Dan kita salat pun, kita tengok waktu kita masuk tak ada orang. Dan kita nampak ada orang tengah berwuduk. Kita pun Allahu Akbar, jemaah. Niat jemaah. Imaman ke? Imaman. Sebab dia tahu mungkin, sebab dia datang pula pakai jubah dengan serban. Pakai jubah pula, dah tentulah orang ni musik belakang lah kan. Jadi imam lah. Walau lam yahsul dhalika, walaupun tiba-tiba solat seseorang pula bapak ni kan. Fi asna'is salah fatantaqilu niyatul munfaridu ila niyatil imam, kecuali fi asna'is salah ataupun dalam waktu dia tengah solat. Boleh pula tu sebahagian menjawaz untuk berpindah niat daripada had munfaridu ila niyatil imam. Wa hadha la yajuzu fi masyhur mazhab Ahmad, walaupun demikian masyhur dalam mazhab Imam Ahmad hak tu tak boleh. Ma lam yakun yadhunnu hudurul ma'mum ya'ti ma'ahu wa ya'khudhunaha min salati Ibn Abbas ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi apa-apa pun kalau kita salat bersendirian, tiba-tiba ada orang masuk belakang, perlu tak untuk menukar niat? Tak perlu, biarlah dia ikut. Ataupun kalaulah ada orang mesik belakang kita, dia nak jadi kita imam, kita pun dalam hati, oh imam, niat lah, tu niat lah. Sebab ada orang ikut belakang, maka dia jadi imam lah. Bacaan. Aha. Nasib lah. Tak disyaratkan. Kalau dia ketika masuk kita ikut dia dan dia jadi imam, dan dia pun tak baca kuat, ikut je lah. Agak-agak lah. Ha? Wallahu a'lam. Ada sebahagian orang yang berpendirian. Kita masuk dalam masjid, orang dah habis solat jemaah dan kita pun sit belakang dia. Dan pada dia tak ada jemaah kedua. Kan? Pada dia tak ada jemaah kedua. So kita pun ikut belakang dia. Dia pilih apa? Ikut je lah. Aku solat, aku tak baca kuat. Wallahualam. Apa-apa pun, kalau kita mengikut imam, perlu lewat daripada imam lah. Takdir. Depends. Tengok. Ha? Boleh tengok, sahabat tengok Nabi. Ha? Kalau ada imam macam senjang sangat, imam tengok apa, kalau macam ada bunyi pergerakan ke,
Dan kali sorak sorang-sorang. Ibn Mas'ud masuk masjid sama ada kau solat sendiri-sendiri atau balik solat jemaah. Okay, katalah kita masuk masjid, jemaah utama dah habis. So, nak solat jemaah ke nak solat sendiri-sendiri? Ha? Sebaik-baiknya jemaah. Salatul jamaah afdalu min salatil fadh. Salat jemaah lebih afdal daripada salat sendirian dengan pahala 25, yang pahala 27. Macam kita sebut dah sebelum ni, hak tu hadisnya adalah merujuk kepada jemaah pertama. Merujuk kepada jemaah yang pertama. Mesti mendapat izin imam masjid. Wallahu a'lam. Kalau tanya saya, solat sendiri. Sebab jemaah dah habis. Kalau kita antara orang yang melazimi jemaah, orang yang melazimi jemaah, dah selalu datang awal dan dapat jemaah pertama tak? Kita lewat pada satu hari. Maka bila kita lewat, disebabkan something lah ataupun sesuatu lah, maka kita bersolat sendirian dekat masjid sebab jemaah utama dah habis. InsyaAllah kita akan dapat pahala jemaah. Walau solat bersendirian. Sebab atas dasar kita adalah orang yang melaziminya. Dan wallahu a'lam, walaupun dia khilaf di kalangan para ulama, boleh tak jemaah kedua dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya dia salat bersendirian dan dia adalah orang yang melazimi jemaah, maka dia mendapat pahala jemaah. Walau dia salat sendirian. Tapi kalau dia bukan jenis orang yang melazimi, dia tak dapat. Secara umum, kita disuruh solat jemaah lah secara umum. Bagi lelaki lah. Tapi hadis 25 ataupun 27 merujuk kepada jemaah utama. Sebab hadis sebut wadzalika. Yang demikian itu apabila dia menyempurnakan wuduknya, kemudian dia menghadiri salat bersama dengan imam. Imam mana? Imam pertama lah. Bukan imam kedua, bukan imam ketiga dan bukan imam keempat. Ha? Apa dia? Imam. Walaupun kita sebutlah, banyak fuqaha mengharuskan. Sebagai fuqaha mesti mendapatkan kebenaran imam masjid dulu untuk mendirikan jemaah kedua dan ketiga dan keempat. Wallahu a'lam. Maka di sana pandangan yang menterjihkan, yang dimaksudkan hak yang wajib, yang utama hak jemaah itu dan mendapat pahala 25 dan 27 itu adalah jemaah pertama. Adapun jemaah kedua dan ketiga dan keempat, maka kalau dilihat kepada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada. Pada zaman para sahabat pun begitu. Apabila mereka lewat sama ada kita salat sendirian, sallu furada, salat sendirian atau balik rumah untuk jemaah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jika patah balik, jika kalau sekiranya dia adalah orang yang melazimi jemaah di masjid, dia datang lewat orang habis dah masjid, dia pun balik, jom kita semayang kat rumah lah, jom kita jemaah kat rumah lah. InsyaAllah. Jemaah pertama.
Dikira? Hmm? Jemaah pertama. Azan sunat. Sunnah dan sunat. Tidaklah wajib. Tapi solat di tempat di mana didiri atau dilaungkan azan. Masjid syiarnya azan. Surau masjid. Kan? Surau tu masjid kan? Orang Melayu dia kata surau. Tinggal lagi ada surau yang ada Jumaat, ada surau yang tak ada Jumaat. Tak ada Jumaat tu maksudnya tak dapat kelulusan daripada agama. Atau bila Jumaat dia combine masjid. Mesti masjid utamalah. Kalau kita kat Malaysia ni surau tak buat Jumaat tak. Melainkan surau Jumaat. So, masjid yang buat Jumaat dipanggil jami'. Jami'. Masjid yang tak ada Jumaat yang kita panggil surau. So, surau sebenarnya masjid. Boleh tak tahiyatul masjid kat surau? Tak boleh. Sebab namanya surau. Boleh sebab dia masjid. Mana satu jawapan ustaz ni? Iyalah. Surau tak diniatkan untuk jadikan masjid. Orang Melayu kata surau. Orang Arab kata masjid tapi tidak jami'. Dia miss satu solat sebab solat Jumaat, so tak boleh nama masjid. Tak, sebabnya depa kata sebab tu namanya surau. Kan saya Syafiq. Sebab dia namanya surau. Sebab tu dia kata tak boleh tahiyatul masjid sebab namanya surau. Tapi dalam Arab mana ada surau? Mana ada nama surau? So, surau, ada surau sebagainya lagi besar daripada masjid kan? Nama surau, tapi besar daripada masjid. Mintalah kebenaran untuk buat Jumaat. Namanya surau diri Jumaat. Lepas tu nak naikkan taraf je masjid, kena apply. Taraf naik jadi masjid. So, surau adalah masjid. Surau adalah masjid. Siapa masuk surau yang hatta di taman-taman perumahannya surau-surau itu adalah masjid. Dan mesti salat tahiyatul masjid. Dan tidak didirikan Jumaat disebabkan Jumaat ada kita disuruh himpun pada satu tempat lah. Kalau ada 5 surau kat situ, jadikan satu surau untuk Jumaat. Tak kira lah nama dia masjid ke, nama dia surau ke. Dan surau kita sekarang ni pun dah memang berperanan macam masjid. Dah ada imam rasmi, dah ada imam lantikan. Nak apa lagi? Masjid lah. Kalau RNR, dan itu bukan masjid lah, itu RNR. Mana ada imam rotib duduk sebelah rumah RNR, ada rumah imam sebelah. dan dia tak terpakai hukum masjid RNR. Musalla ke, apa benda ke, tempat solat ke. Dia tidak masjid. Itu RNR. Tapi kalau surau kita tu dah memang masjid lah. Dengan adanya imam khas, imam yang dilantik. Itulah masjid. Walaupun imam dilantik tu culas. Culas bukan setakat surau. Imam masjid pun culas. Kalau nak culas jadilah imam RNR. Boleh culas lalu. Imam culas tak culas, itu tanggungjawab dia lah. Waktu ada pemilihan dia akan datang lah untuk jadi imam. Bila dah dilantik, suka hati dia pula lah kan. Tapi dia ikut jadual. Dia ikut jadual. Rumah dia sebelah masjid je, tapi jadual hari tu bukan dia jadi imam. Dia tak datang lah. Oh, itu pula. So, ulang balik tadi, surau kita adalah masjid. Tahiyatul masjid kat sana. Dan macam kita sebut tadi,
salat bila masjid, maka dia ada hukum hakam masjid tu. Wallahu a'lam. Harusnya untuk orang yang salat yang sunat untuk mengikuti salat yang fardu, untuk mengikuti orang yang salat fardu. Walaupun dalam sebahagian pandangan mazhab seperti mazhab Ahmad dan sebagainya mesti mensyaratkan sama niat. Kita dah bahagikan juga sebelum ni. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih, dan jangan kamu berselisih dengannya. Maka jangan berselisih dengannya sehingga para fuqaha melihat mesti imam dan makmum mempunyai niat yang sama. Maksudnya imam salat fardu, makmum salat fardu. Imam salat fardu, makmum salat sunat tak boleh. Imam salat sunat, makmum salat fardu tak boleh. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, boleh. Imam yang salat sunat menjadi imam kepada makmum yang salat wajib. Imam yang salat wajib menjadi makmum kepada makmum yang salat sunat. Harus berlaku. Berdasarkan hadis yang telah kita bacakan sebelum ni juga, dan juga hadis yang kita bacakan ini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat tahajud, fa inna salat at-tahajjud fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam wajibatun wa fi haqqi ummatihi sunnah la wajibah. Wa hadha huwa al-mashhur min al-madhhab. Amma iqtida'u al-muftarid bil mutanaffil fa fiha riwayatan 'anil Imam Ahmad. Atau Imam Ahmad macam kita katalah, dia ada dua pandangan. Satu pandangan kata boleh, satu pandangan kata tak boleh. Dalil hadis ni juga menunjukkan bahawasanya annal haila bainal imami wal ma'mumin ghairu mani'. Ada penghalang hail, sama ada tirai ke ataupun dinding ke, antara imam dengan makmum tidak menjadi halangan min sihhatis salah wal iqtida'. Tidak menjadi halangan untuk sahnya salat makmum dan untuk makmum mengikuti imam. Juga telah kita nyatakan sebelum ini. Masjid dah penuh. Atau masjid belah dalam penuh. Dalam pula ada aircon. Dia pun tutup pintu tu. Hak yang mana yang datang kemudian, dia solat bahagian luar koridor. Dan orang dalam, tutup, nanti aircon tak sejuk. Dia pun tutup. Selagi mana ada bolehnya makmum belakang untuk mengikuti, maka sah untuk mengikuti imam. Dalilnya apabila Nabi SAW, hadis yang kita baca ni, ihtajara Rasulullah hujratan bi khasafatin fa shalla fiha fatatabba ilaih. Nabi salat di dalam satu kawasan, dalam situ bilik, kemudian orang ikut. Tapi tak boleh pasang TV. TV Mekah, dia duduk kat Manjui, Perak. Si Manjui dia start parik lah. Dia pun pasang TV Imam Masjid Haram. Dia pun ikutlah. Allahu Akbar. Itu tak dikira jemaah. Itu jemaah Imam Mekah. Mana boleh? Melainkan kalau dia duduk dekat hotel depan Masjidil Haram. Boleh tak? Boleh lah. Takkan tak boleh, ramai orang buat. Ha? Boleh? Boleh. Bersambung orang sembahyang belakang tu, orang sembahyang kat bahagian marmar luar tu, masuk dalam lobi hotel. Orang kamarnya, Allahu Akbar dekat lobi hotel. Nampak makmum kat depan. Naik pula atas, tingkat berapa yang ada surau-surau tu. Nampak pula tu makmum kat bawah tu, ada pula pembesar suara. Boleh? Yang aulanya
rapat saf lah yang aulanya. Tapi kalau dah ramai, dah besar, dah ramai, sudah tak ada isu lah. Nak macam mana? Dah dia tak larat nak turun. Sekali dah. Wallahu a'lam. قال النووي يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقال الإمام. Kata Al-Imam Nawawi, disyaratkan untuk sahnya mengikut imam itu adalah makmum mengetahui tentang perbuatan imam. Bintiqalil imam, imam beralih, imam rukuk, imam sujud, sawa'un sallaya fil masjidi aw fi ghairihi aw ahadihima fihi wal akhar fi ghairihi bil ijma'. Sama ada dia sembahyang dalam masjid ataupun di luar masjid. Macam kita sebut sebelum ni, kita ada bab yang menyebutkan dibatasi dengan jalan raya. Dia pun solat belakang jalan raya. Dia ikut imam masjid tu, kemudian ada sungai. Kerana dia solat belakang sungai tu lah, antara masjid tu ada sungai. Dia nampak makmum kat depan tu dan dia dengar imam baca, sah salat jamaahnya. So, di situ hak yang hotel tadi tu sah lah. Salatnya sah. Tapi aula tak aula itu bab lain. Masjid kita 2 tingkat. Masjid 2 tingkat. Bawah dah penuh, atas pun ada orang sembahyang, ataupun bawah ada orang sembahyang, atas pun ada orang sembahyang. Sah tak? Sah. Baik, berikutnya. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى متفق عليه واللفظ لمسلم. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya, Salla Mu'azun, Mu'az salat menjadi imam bi ashabihi al-isya'a, waktu salat isya'. Mu'az ni dia pergi salat, dah lepas ada hadis yang macam ni. Dia salat fardu dengan Nabi isya'. Kemudian dia balik ke kampung dia, orang kampung dia tunggu untuk dia jadi imam juga isya'. So bila dia balik, dia salat sunat. Jamaah salat fardu. Baca pula panjang. Isya' al-akhirah. Isya' dilewatkan, sunat. Isya' ni dilewatkan sikit. Nabi pernah keluar daripada masjid, lewat sikit sampai orang tertidur-tidur dalam masjid untuk salat isya'. Sahabat ni tadi salat dekat dengan Nabi, kemudian balik ke kampungnya. Bayangkan. Balik kampung tak tahulah berapa jauh. Dia pun jadi imam baca panjang. Orang pun mengadulah. Fatawwala alaihim. Dia memanjang-manjangkan bacaannya. Orang mengadu kepada Rasulullah. Bahkan Nabi pun kata, afattana anta ya Mu'adh, ataupun aturidu an takuna ya Mu'adh fattanan. Wahai Mu'az, engkau ini nak buat masalah ke? Ay aturidu an tuftana an-nas an dinihim bitasqil al-ibadati alaihim? Adakah engkau nak menyebabkan orang rasa susah sehingga memberat-beratkan ibadat atas mereka? Itu baca panjang. Maka Nabi pun kata, faqra, bacalah asy-syamsi wa duhaha. Wasy-syamsi wa duhaha. Wasabbih isma rabbikal a'la. Atau waqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wal laili idza yaghsha. Muttafaqun alaih. Hadis ni selalu dah kita dengar. Dan bacaan hak yang dipanggil tu, surah tu tak ada pendek sangat kan. Panjang juga. Tapi taklah sepanjang hak 30 ayat, hak 40 ayat dan sebagainya.
Dalil sebagaimana telah kita sebut, bolehnya imam yang solat sunat menjadi imam kepada makmum yang solat fardu dan sebaliknya. Boleh kita solat di masjid, kemudian balik bini pula nak solat, dia bang jadi imam lah, nak ikut lah. Boleh. Kita solat sunat lah. Kita solat sunat, bini solat yang fardu. Kemudian, antara faedah hadis ni, yang bagi an takuna fi ashabil fadl. Innal imamah. Jawatan imam ini sepatutnya adalah orang-orang yang saleh. Adalah orang-orang yang ashabul fadli. Orang yang ada kelebihan. Minas salah. Orang yang baik-baik lah. Orang yang saleh. Wattaqi. Orang bertakwa. Wal ilm. Orang ada ilmu. Fahadha Mu'adh yakhruju. Adapun Mu'adh, sahabat di kalangan antara sahabat yang alim. Mu'adh ibnu Jabal. Maka Mu'adh menjadi imam kepada kaumnya. Dan kaumnya menunggu dia. Dia jadi imam dengan Nabi, salat dulu. Dan kaumnya menunggu dia. Tak ada siapa, kau boleh jadi imam? Kau boleh jadi imam? Tak. Kita tunggu Mu'adh. Dia orang lebih layak jadi imam. وهو مغتبطون بذلك لما يعلم عنه من الخير رضي الله عنه والنبي وأقرهم على ذلك. Karena mereka tahu kelebihan Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Annahu la yanbaghi lil imami an yashqa 'ala al ma'mumin. Hadis ini mengajar kita tak sepatutnya imam menyusah-nyusahkan makmum dengan memanjang-manjangkan bacaan sehingga makmum terasa susah ataupun makmum terasa berat. Tapi macam kita sebutlah, kadang-kadang panjang pendek ini balik kepada kalau zaman Nabi, apa yang Nabi selalu buat. Nabi bacaannya panjang juga. Dan rukuk Nabi panjang, lama. Sujud Nabi pun lama. Tapi orang biasa dah dengan demikian. Kalaulah kat kampung kita tu dah memang semuanya soleh belaka. Oh, baca pendek je kena sound. Bacalah panjang. Sebab orang situ okey, no problem. Baca pendek sangat, ini pergi cari malah ya. Dan pendek itu tidaklah bermaksud mesti hanya kul huwallah. Maksudnya boleh bukan tak boleh, tapi asyik-asyik kul huwallah je. Dia kata kenapa asyik kul huwallah je? Kan Nabi suruh pendek. So pendek panjang ni dia bergantung kepada tengok keadaan juga. Kalaulah dekat masjid itu orang tua je yang banyak. Orang tua je banyak, kursi pun berderet je. Baca tak payahlah panjang-panjang. Ala kadar lah. Masjid tu dengan orang tuanya, dengan budak-budaknya. So depend. Tengoklah. Hak ni subjektif. At-takhfifu lil a'immati amrun mujma'un alih. At-takhfif, meringan-ringankan bagi para imam ini benda yang disepakati oleh ulama, tak ada khilaf. Hatta di kalangan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menunjukkan di dalam hadis ini juga katanya, innal fitnata takunu hatta fi a'malil khair. Kadang-kadang fitnah juga boleh berlaku dalam perbuatan yang baik. A'malul khair, perbuatan-perbuatan kebaikan ni juga kadang-kadang boleh menimbulkan fitnah juga. So, dalam kes ini, dia solat bukan sembang. Dia solat, tapi dia solat tu bagi panjang. So, tak boleh lah. Kunutnya panjang. Panjang kunutnya. Oh, masih haram kan? Sampai orang berdiri baru tak larat dah tangan. Bila nak habis dah. Tadi khusyuk dah. Sedap dengan baca imam dah. Bila aku baca kunut. Allah, bila nak habis dah. Lantaklah aku sembahyang kat masjid. Haram ke? Tak haram ke? Haram sungguh.
So memanjang-manjangkan itu kadang-kadang melampau. Hulu melampau. Tapi mungkin orang Mekah macam tu, okey. Okey, berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa maridun qalat fajaa hatta jalasa an yasari Abi Bakr fakana yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakr qa'ima yaqtadi Abu Bakr bi salati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadi an-nasu bi salati Abi Bakr muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, pada kisah salat Rasulullah bin Nas wa huwa maridun, Nabi sakit, hak ni di akhir hayat Nabi. Nabi suruh Abu Bakar jadi imam. Satu hari Abu Bakar jadi imam, Nabi suruh. Kemudian Nabi mungkin terasa agak segar sikit, maka Nabi keluar. Dan Nabi keluar, Nabi duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Faja'a hatta jalasa, duduk an yasari Abi Bakrin, duduk sebelah kiri Abu Bakar. Dan adalah fakana yusalli bin nasi jalisan, Nabi salat duduk. Wa Abu Bakrin qa'iman, dan Abu Bakar berdiri. Yaqtadi Abu Bakrin bi salatin Nabi, Abu Bakar ikut salat Nabi. Wa yaqtadi nasu bi salati Abi Bakar, ada pun orang belakang ikut Abu Bakar. Abu Bakar ikut Nabi, orang belakang ikut Abu Bakar. Apa maksudnya? Nabi jadi imam lah. Tapi Abu Bakar sebelah Nabi. Sebab Nabi keluar lewat. Nabi duduk sebelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sama. Nabi duduk sebelah Abu Bakar. Abu Bakar berdiri, Nabi duduk sebelah. So, bila surau penuh, bila masjid penuh, bila dah tak ada ruang, kita datang segerombolan naik bas. Masuk pula surau RNR. Sempit. Ada geng kita je. Kita pun solat. Buat soft. Surau kecil. Tak muat ni. Yang kita pun biar imam solat sorang-sorang kat depan tu. Penuhkanlah sebelah kanan kiri imam. So, imam, tengok dah tak ada ruang. Hak yang mana depan, pergi sebelah imam. Pergi sebelah. Tak muat lagi, belah kiri imam. Boleh tak boleh? Boleh. Jangan depan imam mudah. Jangan depan imam mudah. Siapa imam? Kau ke aku kan? So Abu Bakar, Nabi datang ke sebelah Abu Bakar dan Nabi solat. Dan Abu Bakar ikut solat Nabi dan sahabat ikut solat Abu Bakar. Jawazu imamatul ajiz anil qiyami bil qadirina alaih. Bolehnya imam ajizu, imam yang lemah ataupun imam sakit jadi imam kepada makmum yang mampu berdiri. وخاصة الحنابلة هذا بالإمام الراتب قصرا للحديث على أدق مدلولته. جواز المبلغ عن الإمام في الصلاة. Daripada hadis ini juga datangnya keharusan muballigh. Hatu Allahu Akbar muballigh. Kerana dalam lafaz hadis itu riwayat Muslim, inna Abu Bakr kana yusmi'uhum takbir. Adalah Abu Bakar memperdengarkan takbir. So Nabi jadi imam, Abu Bakar sebelah Nabi. Dia kuatkan takbir supaya makmum belakang dengar. Nabi lemah waktu tu, Nabi sakit. Itu muballigh saut, menyampaikan supaya makmum dengar suara. Innal ma'mum yakuna an yaminil imam haitsu jalasa an-nabi an yasari Abi Bakrin. Maka kedudukan makmum sebelah imam adalah belah kanan imam. Sebab Nabi duduk belah kiri Abu Bakar. Jawazu niyat al-imama fi salah walau fi asna'iha. Harus untuk niat sebagai imam dalam solat walaupun di pertengahan. Fi asna'iha. Kama yajuzu an yattaqil al-imamu ma'muman asna'is salah.
Begitu juga dia jadi imam, tiba-tiba dia menjadi makmum. Sebagaimana Abu Bakar tadi, dia mula imam, Nabi duduk belah kiri dia, dia jadi makmum. Maka para ulama mengambil hadis ni boleh tukar niat. Daripada hak yang tadi makmum, dia jadi imam. Hak jadi imam, jadi makmum. Tak ada lah. Penuhkan dulu. Masjid dah penuh. Dah tak ada ruang, malaikat sebelah imam je. So, penuhkan belah kanan imam dulu. Tak. Ada lagi orang datang lah. Belah kiri imam. Kalau tak ada tempat lah. Kalau dah cukup untuk 2-3 orang je, duduk belah kanan imam lah. Selari. Selari. Tengoklah ada ruang tak. Masalah kita adalah isunya tak ada ruang. Depend, boleh je. Boleh lah. Ya. Imam depan seorang. Makmum belakang. Itu asal. Tiga jemaah macam mana? Aha. Dua belakang. Dua belakang. Bukan sebelah imam. Tak. Ini in case kalau tak cukup tempat. Adapun kalau ada ruang, balik kepada asal lah. Iaitu imam depan, makmum belakang. Dalam hadis Ibn Abbas, Anas, salat di sebelah dia tu. Nabi dia duduk sebelah kiri, Nabi tukar di belah kanan. Datang lagi, Nabi tolak kedua di belakang. So jadi belakang. So makmum tetap kat depan. Imam kat depan. Tapi ini in case kalau dah tak ada ruang. Duduklah selari dengan imam. Tempat dah tak ada. Sebab imam dia tempatnya ke depan. So makmum min babil aula belakang sikit lah. Nak membezakan antara imam dan makmum. Adalah hadis lari. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang kisah ni. Adakah Abu Bakar setelah Nabi datang sebelah kiri dia, dia masih menjadi imam atau menjadi makmum? Maka ar-rajih, yang rajih bahawasanya dia menjadi makmum. La imaman. Kerana beberapa perkara. Antaranya qaulul Aisyah. Perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Yaqtadi Abu Bakr bi salatin Nabi. Aisyah kata Abu Bakar mengikut solat Nabi. So dia jadi makmum lah. Wa yaqtadi an-nas bi salati Abi Bakrin. Ada pun makmum belakang mengikut solat Abu Bakar. Dah start solat lah. Baru Nabi masuk. Wallahu a'lam. Zaman sekarang ada tak orang nak buat perangai macam tu? Dia memang imam masjid.
Dia memang imam masjid. Kurang ajar punya makmum. Dia dah solat, aku tak sampai lagi dia pada kamat. Kalau kau ni tak boleh tak? Dia pun duduk sebelah sebelah imam. Jenuh. Lintang pukang nak buat macam mana kau ni? Wallahu alam. Adakah dia khususiat bagi Nabi? Wallahu alam. Secara zahirnya wallahu alam. Secara zahirnya tidak khususiat. Maksudnya, boleh tak kita buat demikian? Boleh. Yelah, dan kalau tak alim, dia tak berani dia buat kopi tu. Tiba-tiba dia dengan anak murid dia lah. Anak murid imam saat lagi. Dia kata, taklah kau jadi imam dulu. Tengoklah kalau keadaan aku join. Sikit lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif fa inna fihim as-saghira wal kabira wad da'ifa wa zal hajah fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu menjadi imam, hendaklah meringankan, falyukhaffif. Kerana di belakangnya fihim ada budak kecil saghir, ada orang tua al-kabir, ada orang yang lemah daif, ada orang yang ada hajat, zal hajah. Orang nak cepat, dia pergi R&R, dia pergi bacanya Al-Baqarah. Orang berhenti R&R nak solat sekejap, nak makan, nak rehat, dia pergi bantainya. Fa iza shalla wahdahu, kalau solat sendirian, falyusalli kaifa syaa, suka tingkau lah. Kalau solat sendirian, semayanglah macam mana yang kau nak lama ke nak apa ke. Sorang-sorang. Bila kita solat dengan jadi imam, maka falyukhaffif, ringankan. Itu satu hal lagi. Lepas dah dia bagi salam, dia zikir pula panjang. Dia bukan buta, dia bukan tak nampak orang duk beratur kat pintu tu. Dia merhati lama lah. Lepas tu mungkin dia tak pandang belakang, tengok dinding je. Lain kali boleh cermin. Boleh nampak belakang orang tengah beratur tu. Ni biar cerdik sikit. Katalah, oi cepatlah sikit orang nak semayang. Katalah macam tu. Wahabi pokok ni. Wahabi adalah suatu doktrin yang tersebar di kalangan orang cerdik pandai. Terima kasih. Habis dah pukul 9 dah, nanti kita sambung. Yang disebut itu adalah fardu. Salat fardu. Makmum muwafiq, makmum yang dan membaca, makmum yang masuk bersama dengan imam. Masbuk, makmum yang lewat. Makmum muwafiq, dia start bersama imam. Dalam mazhab kita, makmum muwafiq mesti menghabiskan bacaan Fatihah. Jadi muwafiq. Masbuk, masuk lewat. Dia kalau imam rukuk, dia kena rukuk. Tak boleh lebih daripada 2 rukuk panjang tak? So, kalau dia lebih daripada 2 rukuk panjang, rakaat tu tak dikira. So, muwafiq yang mula dia start bersama imam. Hak masbuk,
Hak lewat. Hadis kata innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih. Fa idza raka'u farka'. Wa idza raka' farka'u. Bila dia rukuk, kau rukuk. Wallahu a'lam.